Ada satu fasa dulu di Pahang di mana gandengan di antara Sumarih dan Matthew Davis. Okay, di kanan. Oh, every single game yang aku buat yang melibatkan diorang dua main on the right. Mereka ada understanding yang sangat luar biasa. Okay. Sangat luar biasa. Yang titik permulaan dia adalah daripada friendship yang mereka ada luar padang. Betul. Sumarih dan Matt Davis memang rapat dari zaman kat Pahang sampai sekarang memang rapat. Sangat diterjemah dengan begitu positif di atas padang. Kadang-kadang pemain yang main posisi attacking wingers ni, mereka ni bukanlah pemain yang ada disiplin yang terlalu besar nak turun untuk defend. Tapi kalau Sumarih main dengan Matt Davis, dia akan turun. Okay. Untuk sahabat dia akan turun. Macam tu level. Aku tak pernah nampak Sumarih track back as much as he did Dengan orang waktu lain. dia main dengan Pahang, main dengan Matthew Davis. Aku sangat suka gandengan Sumarih dan juga Matthew Davis ketika di Pahang. Pada kebiasaannya kita akan memberikan fokus kepada pemain-pemain pada mungkin kelab, dan minggu lepas kita memberikan fokus kepada isu iaitu isu kecederaan. Pada minggu ni aku akan kekal dengan tema hypothetical aku. Tak adalah hypothetical sangat, dia lebih kepada theoretical. Okay. Aku nak tanya, apakah dalam sejarah anda bertiga ataupun kita berempat menonton bola sepak ni, pasangan fullback yang ikonik dan juga menjadi kegemaran diri anda? Pasangan fullback maksudnya left back and right back. Left back dengan right back. Tadi Azwar ada tanya aku, pasangan fullback ni left back dengan right back ke fullback dengan winger dia? Senang cerita, untuk tidak menyusahkan anda semua, boleh je dua-dua. Tapi kalau anda lagi afdol kalau right back dengan left back lah. Okay. Kenapa? Kerana ini adalah antara position paling tidak digemari ketika kita membesar. Kita membesar, tak ada siapa yang cakap besar nanti dia apa left back. Tak ada. Aku pasti antara kita berempat kita tak ada yang minat posisi ni. Tetapi di akhir-akhir ini ataupun di 4-5 tahun kebelakangan ini, posisi inilah yang menjadi bahan bualan taktikal terpenting untuk semua peminat-peminat bola sepak di seluruh dunia. Ada inverted lah, ada yang masuk jadi centre back lah, ada yang attack lain, defend lain lah, macam-macam jenis sekarang ni. Tapi saya nak tanya anda bertiga, pasangan fullback pilihan anda semua, siapa nak mulakan dulu? Aku easy pick. Apa? Cafu Roberto Carlos. Itu paling ikonik gua sakit. Brazil 2002. Semua orang Ya ke? tahu. Semua orang tahu kan? Tak semua orang tahu kata itu ada tak tanpa perlu. Ada je yang kata Trent Alexander-Arnold dengan Andy Robertson dia paling ikonik dalam hidup dia. Tapi tak tahu dia lahir tahun 2004 ke apa, aku tak tahu lah. Kalau tu wajar lah. Tapi no, even aku, the reason why aku peminat Itali adalah disebabkan defensif department dia. Cannavaro, Paolo Maldini, Panucci, Fabio Grosso. Grosso, Nesta. Tapi kalau nak cerita duo partnership as a fullback, aku tetap pilih Cafu dan juga Roberto Carlos. Aku boleh je pilih, kalau nak cerita pasal Itali, aku boleh je pilih Zambrotta dengan Grosso 2006. Tapi tak, sebab bagi aku 2006 tu dia lebih kepada centre back tu, dia punya main highlight. So untuk aku Cafu dengan Roberto Carlos, aku tak boleh lari. Even kalau kata Gary Neville dengan Dennis Irwin ke, aku still lagi pilih Cafu dengan Roberto Carlos. Sebab bagi aku macam tadi Han cakap dia terlalu ikonik. Terlalu ikonik, aku tak boleh nak lari. Mungkin pada masa tu Han cukup untuk Han minat sukan je, tak minat bola sepak pun Han akan kenal dua nama ni, Cafu dengan Roberto Carlos. Apa yang mungkin bayar-bayar kita ataupun senior kita sikit akan kenal. Wah. Tapi kalau bila kau cakap ni, kita mungkin tak ada langsung tak ada cita-cita lah konon nak jadi right back ke. Hang ada? Kau ada? Han dia apa? Right back? Dulu aku pernah idolakan Giovanni Van Bronckhorst. Okay. Masa tu umur aku dalam belasan tahun kan. Masa tu dia pun main dengan Barcelona lagi lah. Aku dalam banyak-banyak orang. Sebab Barcelona. Masa tu sampai aku main petang-petang tu pun aku sarung jersey Netherlands tu yang masih ada collar tu kan. Walaupun tu bukanlah jersey original yang aku beli dekat pasar hari-hari je. Pakai boot putih. Memang nak tiru dia, main right back.
Tapi sampai situ je lah kan. Tapi kalau pasangan yang paling partnership yang paling aku ni tak melibatkan left back dengan right back, tapi melibatkan bahagian sebelah kanan, Messi dengan Alves lah. Wah. Yelah. Sampai kan anda sendiri pernah cakap ada banyak pemain yang direkrut untuk menggantikan Alves sampai sekarang pun tak dapat-dapat. Betul. Sebab kalau tengok dia punya chemistry tu walaupun seorang kita pernah tengok yang lain-lain, contoh bahagian serangan kan, dia mesti partnership tu akan melibatkan antara striker dengan second striker dengan left wing kan. Tapi partnership yang betul-betul ada chemistry dekat dengan right back dengan seorang kedudukan Messi duduk tu, bagi aku susah nak dapat dekat mana-mana yang lain. Sebab cara dia orang faham gerak-geri, cara dia orang berinteraksi, hubungan dia orang dua padang sekali tu antara mainkan peranan lah. Sampailah Alves dah keluar, dia dah hilang dekat situ, dia punya seorang orang kata rakan baik. Dia cuba untuk create partnership tu dengan Jordi Alba kan. Kalau kita tengok balik gerakan-gerakan dia tu yang Alba je faham macam mana nak passing dekat Messi. Tapi still bagi aku dia punya macam Kis pernah sebut sebenarnya, romantisnya hubungan dua orang ni sampai diterjemahkan dalam padang tu, bagi aku antara yang terbaik. Susah nak dapat dah sekarang. Aku rasa Dani Alves juga membuka mata aku sebagai pemain fullback pertama yang membuktikan bahawa fullback boleh main secara teknikal dan boleh buat kombinasi triangle tiki taka tu di mana saja di atas padang walaupun dia seorang fullback. Ada satu gol tu aku ingat, lawan Girona ke lawan Malaga aku tak sure. Dia bukan kombinasi permainan 1-2 tapi 1-2 3-4 sampai dalam one touch lah. One touch. Sampai dah dia assist kat Messi. And then satu lagi yang paling ikonik aku tengok yang dia outside foot tu. Ada 2 kali dia buat kat Messi. Dia punya no look pass outside foot sampai kat kepala Messi dan Messi score. Dan aku rasa kombinasi antara dua orang ni antara yang paling tinggi juga jumlah jaringan dia dalam perlawanan tu, compare Messi dengan Neymar dengan Messi dengan Suarez lah, antara yang kombinasi dia. Okay, baik. Alves dan juga Messi daripada Azwar. Aku nak sebut pasangan domestik yang diorang ni bukanlah macam in the discussion as all time greats ke apa. In fact salah seorang ni dah fade away dah sekarang ni. Tapi ada satu fasa dulu di Pahang di mana gandengan di antara Soumaré dan Matthew Davies. Okay, di kanan. Itu adalah every single game yang aku buat. Time tu aku baru start commentary tau. Every single game yang aku buat yang melibatkan diorang dua main on the right, mereka ada understanding yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Yang titik permulaan dia adalah daripada friendship yang mereka ada luar padang. Soumaré dan Matt Davies memang rapat dari zaman kat Pahang sampai sekarang, memang rapat. Tight friends lah. And perhubungan tu memang nampak sangat diterjemah dengan begitu positif di atas padang, sebab timing of the overlap, cara mereka bantu Soumaré. Yelah, aku kadang-kadang pemain yang main posisi attacking wingers ni, mereka ni bukanlah pemain yang ada disiplin yang terlalu besar nak turun untuk defend. Kadang-kadang hang takkan nampak attackers nak ada kegairahan nak turun defend. Walaupun jurulatih menekankan perkara tu, tapi kadang-kadang akan ada mereka boleh nampak tanda-tanda malas tu. Aku tak salahkan mereka sebab mereka offensive minded players. Tapi kalau Soumaré main dengan Matt Davies, dia akan turun. Okay. Untuk sahabat dia akan turun. Macam tu level. Aku tak pernah nampak Soumaré track back as much as he did dengan orang waktu lain. dia main dengan Pahang, main dengan Matthew Davies. Aku sangat suka gandengan Soumaré dan juga Matthew Davies ketika di Pahang. Baik. Punya pilihan? Aku punya pilihan ya apa yang sebut tadi, Trent dan juga Andy Robertson. Ini adalah pasangan fullback pertama yang aku secara regular tengok seorang fullback boleh hantar long ball dekat seorang lagi fullback dekat corner flag sana. Satu benda yang aku tak imagine pun boleh berlaku di atas padang di peringkat bola sepak tertinggi di dunia. Dan boleh assist each other. Boleh assist each other. And then dua pasangan ni membuktikan
bahawa fullbacks ni lebih daripada apa yang masyarakat selalu berikan persepsi terhadap mereka. Diorang galas banyak tanggungjawab. Vice captains. Okay. Set piece. Assist. Kadang-kadang goals. Satu benda yang 10, 15, 20 tahun dulu hang tak harap daripada seorang fullback hang untuk buat benda tu. And they did it regularly enough untuk orang harap dekat diorang. And once diorang tak deliver benda tu in certain matches, orang akan start kata yang dia not having a good game. Padahal tu bukan prerequisite untuk hang have a good game untuk seorang fullback kan. But they did it regular enough untuk orang raise the bar dan orang angkat expectation terhadap mereka. So dalam period 2017 ke mungkin 2021 tu, di zaman di mana Liverpool tengah mainkan heavy metal football dia tu, aku masih ingat kalau aku tengok kedua-dua at least salah seorang tu ada, okay. Kalau dua-dua tak ada assist ke, tak ada goal ke, tak ada apa-apa contribution pada ini pelik. Ini pelik. Dia sampai tahap Faiz, everyone's first name on your FPL squad was Trent. Trent Alexander-Arnold. So when was the last time yang seorang defender menjadi calon pilihan pertama yang kena masuk dalam tim hang? No. Jarang weh. Di season punya FPL pun dia mahal kan, 7. Gila. So kalau corner belah sana Trent ambil, kalau corner belah sini Robertson ambil. Lepas tu Trent bila dia dah spot Robertson dah sampai ke atas sana, dia hantar je into the space and Robertson akan sampai. I mean, what the hell is this football? Aku tak pernah tengok bola sepak macam tu sebelum ni. So itu Aku pun kalau aku tak pilih tadi tu, aku pilih Trent dengan partner dengan Robertson juga. Tapi satu pengalaman yang mengerikan pasal Trent ni yang paling sampai sekarang aku tak boleh lupa. Kau nak tackle quickly. Jadi kalau gandengan Trent dengan Robertson ni, kalau hang nak tengok the new version of it, hang kena tengok tim mana? Bayern Leverkusen. Bayer Leverkusen. Ya. Ni Grimaldo dengan Frimpong. Grimaldo Frimpong, betul. Versi yang sama, di era Intensity yang sama, goal scoring capability yang sama, chance creation capability yang sama. Yes. Aku rasa itu cukup untuk mengubah persepsi aku. Ni kan satu benda kan, bila yang Al-Alang dah mention pasal Trent dengan Robertson ni kan, maybe Robertson kurang sikit lah compare to Trent in terms of criticism towards dia punya defending ability. Kan selalu every season orang still cakap pasal Trent, orang still cakap pasal Trent. Tapi terus terang secara jujur aku boleh cakap Trent ni dia punya level contribution dia atas padang, macam apa yang hang cerita tadi semua tu, every single season dia akan buat ada defensive error yang dia buat yang selalu orang kritik, tapi semua benda yang hang sebut tadi dia buat, dan benda cerita tu tenggelamkan cerita yang defensive error tadi. Every single season. Dia orang pakai perkataan net positif. Net positif, yes. Yes, net positif. Every single season. Season ni pun masih lagi orang ada kecoh. Dia ni patut dah boleh main defensive midfield kat Liverpool ke, contohnya waktu Liverpool tak ada defensive midfield awal season tu. Lepas tu is it the man untuk yang betul-betul layak duduk kat right back untuk Liverpool ke, yang betul in terms of defensive no, dia still sama. Dia still lagi kadang-kadang positioning dia tu kadang-kadang kau rasa macam aduh, dia ni kalau kat belakang sikit mungkin dia better in terms of defending. Tapi tetap ada benda lain yang luar daripada cerita defending tadi. Macam hang mention tadi, tutup cerita tu. Yang tu aku tabik. Cerita pasal Trent, yang tu memang aku tabik. Sangat konsisten daripada segi output. Aku nak tanya korang, kalau domestik siapa lagi? Domestic Masa Contoh dalam era Tan Cheng Ho, Corbin Ong, Matthew Davies was a nice partnership lah, peak lah. Hantar Tapi besides that, this is unlikely to be the best. I think it's nowhere near the best. But zaman dia kira double treble lah. Hantar siapa yang main? Hantar siapa yang main di pasukan double treble? siapa? Shafizan Hashim ataupun Pelam. Ingat? Bersama-sama dengan V. Tirumurugan. V. Tirumurugan tu macam tak ada jantung. Lari naik atas, turun balik. Lari naik atas, turun balik. Lari naik atas, turun balik. Adakah dia juara merentah desa di sekolah? Aku tak tahu. Tapi larian dia tak pernah berhenti. V. Tirumurugan dan juga Shafizan Hashim ataupun Pelam. Dia lebih dikenali dengan nama Pelam di Kedah. Kalau era contoh Malaysia, aku maybe dia bukanlah the most iconic ataupun yang terror all the way, tapi yang aku rasa daripada kecil aku membesar, yang aku melekat dalam kepala aku, this partnership, orang kata fullback kan,
Subri Sulong dengan Rosdi Talib kat Terengganu. Yeah. Okay. Yang tu aku rasa lekat dengan aku. Hmm. Sebab nak cerita pasal negeri Melaka pun, time tu Melaka pun kita tak tahu dekat mana kan tim dia. Dia sama macam sekarang juga. So Terengganu, Subri Sulong kat belah kanan, apa ni, Rosdi Talib. Rosdi Talib. Di bawah aku jumpa itu. Or even so, kalau bukan Subri Sulong pun ni Abdul Ghani Malik. Gani Malik, okay. Gani Malik. Aku rasa ni dua kategori. Rosdi Talib tu kau tak payah cerita lah. Dia punya kaki kiri tu macam mana kan. Kapten Malaysia Pernah digelar Beckham Malaysia. Tapi itulah right back tu, Subri Sulong. Perak for a short period, waktu mereka tengah on form bawah Mehmet tu, mereka ada bukan flashy fullbacks tapi consistent fullbacks. Tak flashy tapi consistent. Amirul Azhan dengan Nazirul Naim. Amirul Azhan dan Nazirul Naim. Aku ingat. Dua-dua consistent National team. Dua-dua national team at that point. Yeah. Actually Tak flashy tapi consistent. Yeah, Nazirul Naim can chip in a few crosses. Amirul Azhan. Standard Mehmet Durakovic 442 akan ada dua ekor tu, left back, right back. Amirul Azhan. Amirul Azhan kat mana sekarang? Tak pasti tu. Seriously tak pasti. Tak ada. Dalam A1 pun aku rasa tak ada Amirul Azhan. Selalunya Yeah. tahu. Tadi hang kata hang jumpa Rosdi Talib. Rosdi Talib aku jumpa dekat, dia ada buka cafe dekat Terengganu punya training ground tu. Ada satu cafe kecil dia jaga sekarang. Okay. So itu aku baru jumpa dengan Haji Zainal semua. Itu retirement plan yang sedap dia kat cafe, kat training ground. dia pun still What a life. macam ada connection lagi dengan team. Ada direct viewership. Betul. Kan? Still fit lagi tak? Ke dia dah Saya tengok daripada fizikal dia sama je. Cuma yelah faktor menua lah. Yelah. Tapi dari segi fizikal aku tengok lebih kurang macam kita tengok Cap Razman. Steady lah tu gila. Betul. TRW dulu siapa left back, right back? Peak TRW. Daud Su aku tahu seorang. Daud Su Farisham left. kan? Farisham belah kanan. Farisham Adakah Farisham? Tolong sahabat-sahabat semua Aku komen tak di ingat. bawah Aku tak ingat. Tapi Kelantan tu kena. Sebab Azwan Roya depan. Dia winger. Benten depan. Tak ni. Farisham. Siapa? Farisham calon kot. Farisham Ismail. Farisham Ismail. Betul lah. Farisham Ismail. Dia kanan dia ni ada Aziz Ismail. Aziz Ismail. Ada Aziz Ismail. Tapi kanan tu kalau tak Daud Su, Pok Nick tu pun dia juga kan. Nick apa? Nick Syarazim. Nick Syarazim. Syarul Azim. Nick. Tapi tu lah, tu aku cakap kadang-kadang kita terlepas pandang kan those partnership dekat fullback ni yang bagi impact towards football. Dia impact dia besar sebenarnya. Cuma kadang-kadang yelah macam pernah cakap macam bola sepak zaman sekarang kan orang banyak cerita tentang gol lah, assist lah. Tapi yang dekat belakang ni buat kerja kadang-kadang kita tak sedar kan. Bagi aku impactful lah. Dua nama-nama yang kita dah mention tu. Ini baru cerita pasal partnership dekat fullback maybe in depth dekat fullback compare macam tadi Azwar walaupun dia mention antara right back dengan right wing, tapi kalau cerita fullback ni baru fullback. Kalau one day kalau kita let's say kita discuss pasal pairing centre back, tu lagi gila. Itu lagi gila. Han tahu apa yang pelik? Now that Han mention pasal fullback, Han sebut perkataan mereka underrated, tak banyak dapat ni semua. Aku terfikir, Han tahu tak kadang-kadang Han tengok international tournament kan? Han tengok international tournament, lepas tu Han tengok game tim-tim yang tak besar. Tim-tim yang tak besar, tim-tim yang kecil sikit, player yang Han tak apa-apa kenal. Tapi tiba-tiba akan ada seorang yang, siapa Mamat ni, power ni kan? Memang power. Contoh, dulu aku pernah buat komentari Liga Portugal. Time tu ada game Sporting. Tiba-tiba nampak Pedro Porro time tu. Macam, siapa Mamat ni, sedap pula. Tengok-tengok sekarang Spurs. Tapi yang paling stick to my head, tahun 2000 apa tak aku tengok World Cup aku rasa. Slovenia ada left back seorang. Left back ke right back. Tapi dia pernah main Serie A. Sekarang aku lupa nama dia. Slovenia full back. Serie A club apa? Aku rasa kalau tak silap aku dia sempat Milan. Siapa? Slovenia full back Serie A korang kenal tak siapa? Sambil tu aku Google terus sekarang ni. Aku tak boleh nak ingat. Tapi tadi aku cakap posisi ni bukan yang kita idam-idamkan ataupun dibesar nanti kita nak main. Tapi kalau aku umur 10 tahun di zaman trend dengan Robertson ni peak, mungkin aku akan ubah fikiran. Sebab aku tak tahu kan fullback boleh main macam tu. Tapi satu benda Pok, aku rasa kalau aku
kalau family aku, even aku sendiri lagi serius untuk main bola sepak dan katakan aku ada rezeki sampai pergi jadi pro player kan, aku rasa aku end up right back. Aku tak boleh right back. Aku rasa aku end up right back. Aku tak ada pace. Sebab aku pernah duduk kat position tu. Tapi aku pernah dipaksa bermain sebagai right wing back dengan Mati. formasi Susah. 3-5-2. Masa tu lah, masa zaman UiTM United masa tu, kita orang main Liga IPT bawah coach Halid Masrun. Sebab dia nak guna pace aku kan. Tapi aku dah cakap kat dia awal-awal. Bukan. Tu bukan dengan Halid Masrun. Masa dengan team UiTM juga. Masa dengan coach Fisul dia nak try aku dekat right wing back tu sebab dia tahu aku ada pace laju. Tapi aku terang je, aku cakap dia, aku tak boleh. Aku pergi boleh, balik tak boleh. Tu standard. Tak, right wing back tak apa yang susah. Ruang kecil. Ruang untuk hang bekerja dalam ruang hang tu kecil. And hang kena ada positional awareness yang sangat tinggi. Tapi hang tahu satu benda. Macam contoh, aku waktu sekolah dulu main left back. Chilben. Betul lah, Zubi Azmi. Zubir. Tapi aku sebut satu benda. Benda yang hang kata sebagai susah tu, which is hang ada ruang yang kecil. Hang tahu tak benda tu jadi sangat senang. Bagi aku yang lagi susah, untuk aku lagi susah, bila hang ada kat tengah, tiba-tiba hang kena ada this 180 degrees view of awareness. Aku thrive on that. Sebab tu benda ni dia bukan kadang bola sepak ni, kau pernah tak dengar pengorbanan main bola sepak ni bukan sekadar di atas padang, sebaliknya di luar padang. Sama juga bila hang cakap pasal awareness kat atas padang as a main midfield, scanning ni bukannya kat atas padangnya, luar padang pun kena pandai scanning. Some juga. people are better at it. Kau ni betul. tak perlu jadi persoalan pun. Untuk aku naturally kena tunnel vision sikit. Tunnel vision ya. So duduk kat left tu aku faham. Mungkin sebab kalau hang dekat line ni, belakang hang, kalau hang dekat line, hang tak ada apa dah. Tak ada apa dah. Kalau hang kat tengah 360 hang kena risau. Aku faham. Baiklah. Menarik. Buktinya sekejap lagi lepas shoot ni dapat minum bawah. Itu kita tahu siapa midfield, siapa right back. Itu tak, sebelum ni saya dah sedar dah. Saya dah sedar diri banyak kali. Banyak kali saya lambat tak sekali. Faiz, silakan Faiz. Baik, itu saja masa yang kita ada. Panjang lebar kita bercerita tentang tentang soalan-soalan awak. Ya, tentang cuti-cuti umum yang kita nak umumkan selepas ini. Bagi bapak cuti lah, nak cuti lah. Ada duit sikit daripada kerajaan pun. Nak minta duit subsidi lah. Cuti dah banyak dah pun, nak tambah lagi 12 hari. Lagi tak ada akal. Satu berita yang bayangkan ni, international company ni tengok saya nak melabur kat Malaysia. Apa? Tambah lagi saya tak edit. Kalau diumum tambah 12 hari, esok Bursa Malaysia crash pun. Aku cakap terang-terang. Itu pening kepala pula. Baiklah, itu saja masa yang kita ada. Sekali lagi saya nak ingatkan, studio yang sangat baik, equipment yang sangat baik ini disediakan oleh siapa lagi kalau bukan Snooze and Do's SS15 Subang Jaya. Yes. Kalau anda memerlukan khidmat podcasting production ataupun tempat untuk anda melakukan podcast anda, di sinilah tempat dia. Tidak ada tempat yang lebih baik daripada Paduka Yang Mulia Snooze and Do's. Okay. Minum keladi dulu. Baiklah, itu saja masa kita Lama dia pendam kat aku. Bodoh. Lama dia pendam, bodoh. Kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum.